Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so hari ini kita akan belajar bab 1, topik pengenalan kepada penyiasatan saintifik di bawah subtopik 1.2.2 mengenal pasti simbol dan contoh bahan berbahaya dalam makmal. Okey, so jom kita tengok simbol yang pertama. Okey, yang pertama ialah bahan radioaktif. Okey. Simbol bahan radioaktif ni bentuk dia macam kipas kalau kita tengok. Kalau tengok macam kipas. Okey. Biasanya kita akan jumpa simbol ni dekat hospital. Okey, dekat bilik X-ray biasanya. Okey, apa contoh bahan radioaktif ni? Contohnya seperti uranium dan juga plutonium. Okey, kedua-dua bahan ini biasanya digunakan dalam loji nuklear dan akan menghasilkan sinaran radioaktif yang boleh menyebabkan kanser kepada sesiapa sahaja yang terkena sinaran ini. Okey, yang kedua ialah simbol bahan merensa. Okey, bahan merensa ni contohnya seperti kloroform dan juga amonia akan membebaskan wap ataupun kita panggil dia sebagai wasap. Okey, so wasap ni kalau kita terkena pada mata boleh menyebabkan mata kita rasa pedih. Kalau kita terhidu boleh menyebabkan hidung kita rasa pedih dan juga sakit tekak. Okey, jadi macam mana cara kita nak gunakan bahan merensa ni ialah kita mestilah gunakan dalam kebok wasap. Okey, so macam mana cara penggunaan kebok wasap? Okey, so kita tengok kat sini. Saya ada sediakan satu video macam mana nak handle bahan merensak ialah kita gunakan kebok wasap ni. Okey. Betul kita letak bahan kimia dalam kebok wasap ni dan kita tak boleh masukkan muka kita. Kita hanya perlu masukkan tangan sahaja dalam kawasan kebok wasap. Okey, seterusnya ialah bahan menghakis. Okey, so saya bagi contoh kat sini ialah, ini ialah pencuci longkang. Okey, bahan menghakis ni contohnya seperti asid pekat dan juga alkali pekat. Kalau terkena pada kulit ataupun apa-apa permukaan, kita hendaklah basuh bahan tersebut, bahan menghakis tersebut dengan air yang banyak. Okey. Asid pekat dan alkali pekat ni boleh menghakiskan tak kira lah permukaan ke, kulit kita ke, okey. Tapi berbeza dengan asid cair dan juga alkali cair. Okay, kalau contoh asid cair seperti cuka, kita boleh gunakan dia dalam masakan kan. Okey, jadi bukan kata asid cair tu tidak menghakis. Tak, tapi mungkin tahap hakisan dia tu berbeza dengan asid dan juga alkali pekat. Okey, seterusnya ialah bahan beracun ataupun kita panggil dia sebagai toksik. So, tengok kat sini gambar yang saya bagi ni ialah gambar racun. Okey, gambar racun. Bahan ini boleh menyebabkan toksik kepada badan kita, racun. So, kita tak bolehlah nak rasa sikit ke, nak minum, nak makan, tak boleh. Okey, tak boleh. So, apa lagi contoh bahan beracun ialah merkuri dan juga klorin. Okay, merkuri biasanya kita jumpa dia dalam termometer. Okay, kalau awak tengok, contohnya kita letak termometer dalam air, so awak tengok ada satu objek yang warna silver yang akan bergerak naik atas kan. Okay, so itu ialah merkuri. Tapi sekarang merkuri dah tak boleh digunakan dalam termometer. Sebab apa? Kalau termometer tu jatuh dan pecah, merkuri boleh keluar daripada termometer dan itu sangat bahaya. Okey, jadi termometer sekarang biasanya dia menggunakan alkohol. Okey, kemudian simbol bahan yang seterusnya ialah bahan mudah meletup. Okay, apa contoh bahan mudah meletup ialah gas hidrogen dan juga gas butana. So kat sini saya bagi contoh botol gas butana. Gas butana ni digunakan untuk memasak.
gas yang kita guna kat dapur untuk memasak. Okay, so ini ialah contoh botol yang kita gunakan bersama-sama dengan portable, dapur portable yang kita gunakan untuk pergi camping. Yang inilah, okay, gas butana ni. Okay, so macam mana kita nak handle dia? Kita tak boleh berdekatan dengan sumber haba lah. Tak boleh lah. Kena handle dengan cermat. Tak boleh lah pergi buang dalam api ke. Tak boleh. Okay. Okay, seterusnya ialah bahan mudah terbakar. Okay, bahan mudah terbakar ni, saya bagi contoh kat sini ialah hand sanitizer. Okay. Awak tahu hand sanitizer ni dalam dia mengandungi alkohol. So, alkohol ni mudah terbakar. Jadi, kita tak boleh dekatkan dia dengan sumber api dan juga sumber haba. Okay, selain daripada alkohol, petrol juga merupakan bahan mudah terbakar. So, kalau awak pergi dekat stesen minyak, awak akan boleh nampaklah simbol bahan mudah terbakar ni. Okay? So, itu sahaja untuk pembelajaran pada hari ini. Okay, terima kasih. Bye.